A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Imran ayat 145. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat satu berapa pengajaran? Pengajaran ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan pasti sesungguhnya kamu telah bercita-cita untuk mati sebelum ini, sebelum kamu menjumpa ataupun menemui kematian. Maka sekarang sesungguhnya kamu telah melihat kematian di hadapan mata kamu. Pengajarannya pertama, Islam melarang manusia bercita-cita melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu. Yang kedua, Islam bukan angan-angan, tetapi Islam adalah apa yang diyakini di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Yang ketiga, dibolehkan mencela orang yang berangan-angan dan berkata sesuatu yang dia tidak lakukannya.
kerana ia adalah sifat yang tercela. Yang keempat, dilarang bercita-cita untuk mati hanya kerana musibah yang menimpanya. Tetapi digalakkan berdoa untuk mati di dalam iman. Okay, ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Maksudnya, dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya para rasul. Adakah patut sekiranya dia, iaitu Nabi Muhammad, mati ataupun dibunuh? Maka kerana itu kamu berpaling ke belakang. Dan barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Pengajarannya, pertama, Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang juga mati sebagaimana manusia yang lain. Yang kedua, Nabi SAW bukan Tuhan yang disembah, tetapi ia hanyalah sebagai penyampai risalah. Dan apabila beliau meninggal, risalahnya terus kekal sepanjang zaman. Yang keempat, yang ketiga, ayat ini menolak dakwaan mereka yang menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidup di dalam kuburnya. Sebaliknya, baginda telah mati dan jasadnya telah dikebumikan. Yang keempat, keluar daripada Islam ataupun murtad
membawa seseorang itu kepada kemunduran dan kecelakaan. Yang kelima, antara punca kemunduran dan ketinggalan umat Islam ialah bukan kerana kelemahan mereka dari segi ekonomi atau pembangunan, tetapi adalah disebabkan mereka meninggal ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ketaatan seseorang manusia sedikit pun tidak menambahkan kekuasaan dan kebesaran Allah, manakala keingkaran dan maksiat manusia sedikit pun tidak memudaratkan Allah. Okey, cukup bang. Kita sambut tadabbur. Ke bawah. Okey, insya-Allah malam ni kita sambut tadabbur ayat 145. Kaitan ayat malam ni dengan ayat yang lepas ialah, kalau yang lepas setelah tersebar berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam peperangan Uhud, yang berita ini disebarkan oleh orang tentera musyrikin, termasuklah oleh iblis, dan kesannya sebahagian sahabat ataupun tentera Islam merasa lemah, bahkan ada mereka nak meninggalkan peperangan. Maka ayat malam ni sebagai hiburan dan juga sebagai teguran kepada orang beriman bahawa kematian itu adalah satu kemestian yang telah ditetapkan oleh Allah, sama ada kepada orang biasa ataupun kepada Rasulullah. Maka tidak perlu menolak berita kematian Nabi kita SAW, ataupun tidak perlu takut kepada kematian. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana, dan tidaklah kana adalah li nafsin, li bagi nafsin apa dia? Nafsin dalam bahasa Arab dipanggil nakirah, kan, tanpa alif lam. Dan nakirah itu menunjukkan umum, setiap jiwa, termasuklah Nabi Muhammad SAW, bagi setiap jiwa. Antamut, akan mati,
illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Okey. Allah kata tidaklah setiap jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Kita semua tahu bahawa kematian itu adalah di tangan Allah. Dan sahabat pun lebih faham. Tapi kenapa Allah beritahu para sahabat yang mereka sudah tahu dan mereka telah faham? Sahabat tahu tak bahawa kematian memang dengan izin Allah. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mematikan mereka kalau Allah tidak izinkan. Sahabat dah tahu kan? Jadi kenapa Allah bagi tahu yang mereka telah tahu? Dia ada tak dalam peperangan Uhud? Ada tak ketika para sahabat takut pada kematian? Ada kan? Bila tu? Bila mereka mula dikepung oleh tentera musyrikin. Sedangkan sebelum tu mereka bercita-cita nak mati syahid. Tapi bila mereka dalam keadaan hampir kalah, mereka lari. Bila lari itu menunjukkan mereka takut pada kematian. Maka Allah kata, kamu tak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sama juga dengan satu hadis sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ajak Ibnu Abbas, ketika itu Ibnu Abbas masih remaja. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ya, maksud dia kalau semua manusia berkumpul, satu dunia ni semua berkumpul, yuriduna an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepada engkau, maka ma yanfa'uka, semua manusia satu dunia tak mampu untuk memberi manfaat kepada engkau, illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Begitu juga sebaliknya, kalau semua manusia satu dunia berkumpul untuk memudaratkan kamu, termasuklah untuk mematikan kamu, maka mereka tak akan mampu memudaratkan kamu walaupun satu dunia dan kamu hanya seorang, melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Itu akidah yang Allah Nabi tanam kepada Abdullah bin Abbas ketika masih remaja. Maknanya jangan takut pada sesiapa, sebab kematian di tangan Allah. Bila kematian di tangan Allah, kita hanya perlu takut pada siapa? Bukan takut pada kematian. Takutlah macam mana kita mati. Takut pada mati tidak ada faedah, sebab mati pasti akan datang. Tapi takutlah bagaimana kita akan mati nanti, dan apa yang akan berlaku selepas kematian. Sekarang kebanyakan orang dia takut mati ke takut apa yang akan berlaku selepas kematian? Takut mati kan? Ada faedah tak takut mati? Tak ada faedah. Yang berfaedahnya apa dia? Takut apa yang akan berlaku selepas mati. Kalau dia takut apa yang akan berlaku selepas mati, apa dia akan buat? Dia akan buat persiapan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-kayyisu, orang yang berakal, orang yang cerdik siapa? Man dana nafsahu wa amila. Al-kayyisu, Al-kayyisu iaitu al-aqil, orang yang berakal, orang yang cerdik. Siapa? Pertama, man dana nafsahu. Dana makna orang yang sentiasa menghisap, menghitung dirinya. Aku dah cukup tak amalan? Amalan aku yang lepas okey tak? Diterima ke tak? Sentiasa menghitung. Bila nak buat amalan, dia pastikan Allah redha ke tak? Sama tak dengan sunnah Nabi?
Yang kedua, ciri-ciri orang cerdik. Wa amilah, dia sentiasa beramal. 5, untuk selepas mati. Di manusia 2 aja, sama ada dia beramal untuk sebelum mati ataupun beramal untuk selepas mati. Kita tanya diri kita sendiri. Kebanyakan amalan kita setiap hari daripada pagi sampai malam, amalan untuk sebelum mati ke untuk selepas mati? Sebelum mati. Mana tak cerdik lah. Tak cerdik lah tu. Yang cerdik ialah beramal 5 ba'da. Yang tak cerdik apa dah? Amila 5 qabla. Dia beza ni je. Qabla dengan ba'da. Kita cari duit nak kaya. Kaya bila? Sebelum mati. Tak cerdik. Yang cerdik apa dah? Cari duit nak kaya di akhirat. Dapat duit sedekah. Okey. Jadi setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban. Apa makna kitab? Kitab makna dia tertulis. Makna dia maktub. Maktub, tertulis. Apa yang tertulis tu? Iaitu tarikh kematiannya. Muajjalah, tertulis tempoh daripada ajal lah. Tempoh kematian telah termaktub. Berapa pasal penulisan itu? Pasal ajal kita ni berapa pasal penulisan tu? Ataupun berapa kali tulis? 3. Pertama, penulisan sejak azali lagi, iaitu sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Kita akan dilahirkan dan akan mati bila Allah dah tulis. Itu ditulis di Lauh Mahfuz. Itu peringkat pertama. Penulisan tentang ajal kita yang kedua ialah ketika dalam perut ibu. Ajal kita, rezeki kita, amalan kita, celaka ataupun bahagia. Jodoh tak ada. Ada orang kata jodoh telah ditetapkan. Itu tak tepat. Yang ditetapkan ketika dalam perut ibu kita beda. Rezeki, ajal, amalan. Yang keempat, bahagia ataupun celaka. Dia bercinta 20 tahun, lepas tu bila ada masalah, jodoh telah Allah tetapkan. Yang ketiga, penulisan ketiga bila? Bila? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar penulisan tentang ajal kita, iaitu penulisan untuk setahun. Kita mati hari apa? Pukul berapa? Bulan apa dalam tahun tu. Okey. Dan bila datang kematian, boleh tak kita elak? Boleh tak? Ada dalil tak? Tarikh kematian tak boleh dikedepan dan tak boleh diawalkan. Ada dalil? Apa dia? Wala yuakhirallahu. Start tak boleh, sambung boleh. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Lan apa makna? Tidak sekali-kali yuakhir Allah. Allah akan yuakhir, melewatkan. Nafsan, sama. Ni nafsin. Sesuatu jiwa, iza apabila jaa telah datang ajalnya. Kalau ajalnya pukul 5 tepat, pukul 5 tepatlah dia akan mati. Tapi kita pernah dengar tak satu hadis sahih daripada Rasulullah SAW? Man arada an yabsuta lahu rizquhu wa yunsa'u lahu atharuhu falyasil rahimahu.
Maksud dia, siapa yang nak Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka adalah dia buat apa? Sambung silaturahim. Kan? Manakala ikut hadis ni, umur boleh panjang tak? Rezeki boleh bertambah tak? Dengan apa? Tapi bercanggah tak dengan ayat ni. Allah kata bila dah sampai ajal tak boleh tambah. Tapi Nabi kata boleh tambah umur bila kita buat apa? Silaturahim. Bercanggah tak? Tak. Macam mana tak bercanggah? Tak, sebab ini bila dah sampai yang tu mungkin dia buat sebelum ajal dia tu. Ada tafsir ulama yang Nabi kata, siapa nak rezeki dia luas, murah dan nak umurnya panjang, hendaklah Nabi kata sambung silaturahim. Maksud yang paling tepat ialah dengan dia sambung silaturahim, umurnya bertambah dan rezekinya murah. Itu juga adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Umur dia sepatut 50 jadi 60. Sebab apa? Sebab dia sambung silaturahim. Yang 60 tu pun sebenarnya telah Allah tetapkan. Kenapa Allah tetapkan? Sebab dia buat silaturahim. Kan? Okey, kemudian Allah kata waman yurid, dan siapa? Yurid. Yurid apa makna? Ingin. Siapa yang ingin sawab dunia. Sawab ni boleh kata jazak, balasan dunia. Nu'tihi minha, kami akan berinya. Minha apa makna? Min dipanggil li tab'id, iaitu dari sebahagiannya. Ha ni balik pada apa? Ha ni, dhamir ni balik pada dunia. Mana siapa nak dunia, kami akan bagi sebahagian. Kalau dia nak 100,000, Allah bagi berapa? Bukan 100,000. Kalau dia nak 2 banglo, Allah bagi berapa? Minha, sebahagian. Dan ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 17. Cuba buka 17 ke 18. 18. Cuba baca. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Semua ja'alna lahu jahannam yaslaha. Tengok. Ayat ni menghurah, mentafsirkan ayat yang kita sedang tadabbur. Cuba terjemah man. Siapa? Kana adalah yuridu. Yuridu makna ingin, berkehendak. Siapa yang ingin al-ajilah. Ajilah apa dia? Siapa nak cepat? Apa maksud cepat? Dunia. Jadi Allah tak sebut dunia, tapi Allah sebut sifat dunia apa dah? Dunia ialah sifatnya cepat dapat. Betul kan? Yang lambat dapat apa dia? Akhirat. Sebab tu dia panggil akhir, baru dapat. Jadi Allah kata siapa yang nak benda yang cepat.
Maka Allah kata apa? Ajalna lahu. Kami segerakannya. Jadi pelik tak bila orang kerja keras dia dapat dunia? Pelik tak? Tak, sebab Allah dia janji, siapa yang nak dunia, kami akan segera bagi. Peliklah kawan tu bekerja dapat jadi kaya. Jangan peliklah. Itulah dia panggil apa? Itu dia panggil keadilan Allah. Allah akan bagi berdasarkan walaupun dia kafir. Sebab itulah yang paling ramai yang kaya orang Islam ke orang kafir? Kenapa? Yalah, kenapa orang kafir yang paling ramai kaya? Yang paling kaya, yang teratas tu kebanyakan orang kafir. Bill Gates kan? Mana Abdullah Gates kan? Dunia untuk orang kafir. Dunia untuk orang kafir. Tapi salah tak orang Islam memiliki dunia? Tak. Jawapannya sebab orang kafir bekerja keras untuk dapat dunia, Allah bagi. Siapa nak dunia, kami akan segera bagi. Orang Islam pula, kalau bak dunia, jadi pemalas. Orang kafir ni, dia bekerja untuk dunia bersungguh-sungguh. Sebab bagi dia, hidup mereka hanyalah dunia aja. Orang Islam pula, tak apa, kami hidup untuk akhirat. Jadi dunia pun dia abaikan, akhirat pun slow and steady. Okey, tengok Allah kata apa? Siapa yang nak dunia, barang yang segera, kami akan segera bagi padanya. Tetapi Allah bagi banyak mana? Fiha, padanya, ma nasya. Tengok bahasa ni. Dia nak, tapi Allah bagi apa yang nandu kami. Apa yang kami nak bagi. Bukan kami bagi apa yang dia nak. Kami bagi apa yang kami nak. Boleh faham? Mana kalau dia nak 1 juta, Allah bagi mengikut kehendak siapa? Kehendak Allah. Kemudian yang kedua, liman nurid. Kami bagi pada siapa yang kami nak bagi. Makna apa? Bukan semua yang minta dapat. Boleh? Satu, Allah akan bagi mengikut kehendak Allah. Yang kedua, Allah bagi pada siapa yang Allah nak. Bukan semua mesti dapat. Boleh? Di sini apa pengajarannya? Apa mengajar? Tak, Allah kata siapa yang nak, apa saja dia nak, kami akan bagi ikut kehendak kami, bukan kehendak orang tu. Dan kami akan bagi bukan pada semua orang yang nak. Kami akan pilih-pilih. Maknanya apa? Kalau betul kamu nak, kamu kena ikut cara Allah. Sebab Allah akan bagi ikut cara dia, bukan ikut cara kamu. Boleh faham? Tapi kalau dia nak ikut cara dia, hasilnya apa dia? Satu, dia tak akan dapat semua yang dia nak kat dunia. Kemudian semaja'alna. Lepas tu, kami jadikan untuknya Jahannam. Dah lah dapat tak banyak. Di akhirat dapat Jahannam yaslaha. Dia akan masuk dan dibakar dalam keadaan mazmuman madhura. Kenapa Allah bagi neraka Jahannam pula? Dia minta dunia, Allah bagi neraka Jahannam. Kenapa? Apa dia? Di akhirat ni ada berapa tempat? 2 je. Satu, syurga. Yang kedua, bila dia tak nak syurga, maknanya dia nak apa? Sebenarnya neraka tu adalah apa yang dia nak. Kalau dia nak akhirat, lain caranya. Bila nak dunia, inilah balasannya. Sebab di akhirat ada 2 balasan je. Okey? Jadi rugi tak orang yang matlamat hidupnya adalah dunia? Adalah tak dapat semua, dan di akhirat pula dapat neraka Jahannam. Okey, baca ayat ni. Ayat selepas ni 19.
Okey, kita habis yang ini dulu. Waman dan siapa yang ingin sawaba, balasan akhirat, balasan akhirat, nu'tihi, kami berinya, minha, darinya. Maknanya kalau nak dunia, Allah bagi semua ke sebahagian? Apa yang menunjukkan sebahagian? Minha, darinya. Dan kalau dia nak akhirat, Allah bagi semua ke ataupun sebahagian juga? Sebahagian kan? Kenapa tak bagi semua? Dunia Allah bagi sebahagian, okeylah, kita boleh faham lah. Tapi akhirat, kenapa Allah bagi sebahagian juga? Kenapa tak bagi semua? Sebab akhirat terlalu besar dan darjahnya terlalu banyak dan tinggi. Jadi Allah akan bagi berdasarkan amalan dia. Dan walaupun Allah bagi berdasarkan amalan dia, yang Allah bagi tu beza jauh tak dengan apa yang Allah bagi di dunia? Beza. Sebab tu sambung ayat ni. Cuba. Ayat Al-Isra ayat 19. Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min kana sa'yuhum mashkura. Okey, cuba terjemah. Waman arada, dan siapa yang ingin akhirat. Ayat ni siapa ingin dunia, hajilah. Yang ni siapa yang ingin akhirat. Wasa'alah, dan berusaha bersungguh-sungguh. Sa'yaha, sungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman. Kalau nak akhirat, syarat dia mesti beriman. Ataupun dengan kata lain, hanya orang beriman sahaja yang kejar akhirat. Kalau tak ada iman, dia tak kejar akhirat. Kemudian apa Allah kata? Faulaika, mereka itulah yang sa'yuhum, balasan mereka, usaha mereka mashkura. Di sini Allah kata kami bagi sebahagian, tapi dalam ayat ini Allah kata balasan mereka disyukuri, dibalas oleh Allah. Allah tak sebut dah sebahagian. Bahkan dalam satu ayat lagi, surah Asy-Syura ayat 20. Ayat 20. Cuba aja. Apa dah? Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Harsad dunya nu'tihi, kemudian wa ma lahum fil akhirati Cuba terjemah. Man kana, siapa yang yuridu harsa. Kadang-kadang Allah guna apa tadi? Akhirat kan? Kadang-kadang Allah guna sawab. Kadang-kadang di sini Allah guna harsa. Apa makna harsa? Harsa ni tanah tempat kita bercucuk tanam asalnya. Jadi Allah bagi macam contoh simbolik lah. Siapa yang nak bercucuk tanam di akhirat, maka Allah kata apa? Nazid. Kami tambah. Yang ni kami berikan. Kami tambah. Apa makna tambah?
Tambah mana lebih pada modal lah. Kan? Kalau modal dia 10, Allah bagi lebih. Boleh jadi 100, boleh jadi 700. Dan siapa yang nak wa man kana yuridu harsad dunya. Siapa yang nak bercucuk tanam kat dunia ataupun nak hasil dunia, nu'tihi, kami beri. Yang ni kami tambah. Beza tak? Akhirat kami tambah, dunia kami beri. Minha, sebahagian daripadanya. Dan di akhirat wa ma lahum, di akhirat tidak ada nasib habuan bagi mereka, sebab mereka nak dunia. Okey. Jadi nikmatnya di sini apa dah? Nasib. Boleh tak bagi contoh? Macam mana ni? Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah kata kami tambah. Tapi bila dunia, Allah kata kami beri sahaja. Saya bagi contoh Bila kita ambil berwuduk, kita ambil wuduk kan, pertama kita dapat apa? Satu amalan je, wuduk semua dosa kita gugur. Sehingga titisan air terakhir. Satu amalan satu kelebihannya, dosa kita gugur. Yang kedua, kita baca doa selepas wuduk. Apa kelebihannya? Dibuka ke 8 pintu syurga. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga, hanya baca doa. Lepas tu yang ketiga, dia pun berjalan pergi ke masjid. Apa kelebihannya? Satu langkah angkat satu darjah, satu langkah gugur satu dosa. Yang keempat, bila dia pergi ke masjid, dia duduk dalam masjid. Daripada rumah berwuduk kan, sepanjang berjalan dan sehingga dia duduk dalam masjid, apa dia dapat? Malaikat akan berdoa pada dia, ya Allah, wahai Tuhan, rahmatilah dia, wahai Tuhan, ampunlah dosa dia, sehingga dia solat. Kemudian dia pula sah pertama, apa pula dapat? Itu maksud nazid. Dan kalau dia sedekah, satu sedekah dapat 700. Sebab itulah balasan Allah kepada hamba dia berdasarkan dua perkara. Dua perkara aja. Satu, fadlun. Yang kedua, adlun. Kalau orang kafir buat jahat, Allah balas apa? Satu kejahatan, satu dosa. Itu berdasarkan apa? Adil. Tapi kalau orang beriman buat satu kebaikan, Allah balas 10. Itu berdasarkan apa? Fadlun. Jadi kalau Allah balas pada hamba dia, berlega sekitar dua je, sama ada fadlun ataupun adlun. Tapi kalau manusia membalas manusia, ada satu lagi, fadlun. Yang kedua, adlun. Yang ketiga apa dah? Apa dah? Bukan. Manusia mesti ada yang ketiga. Allah mustahil, iaitu zulmun. Betul? Bila kita bekerja dengan orang, sama ada orang tu bagi lebih, ada bonus apa semua, ataupun sekadar adil, 5,000 dia bagi, ataupun tak bagi, ataupun bagi separuh, itu zalim. Dan zalim adalah sifat yang terlarang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Kemudian Allah tutup dengan ayat ni, wasanajzi, dan kelak kami akan balas asyakirin. Apa makna syakirin? Orang yang, siapa orang bersyukur ni? Dalam konteks ayat ni siapa ni? Iaitu man yuridu sawabal akhirah. Saya nak tanya, macam mana ni orang yang nak balasan dunia
Apa beza orang nak balasan dunia dengan orang nak balasan akhirat? Apa beza dia? Dan kalau dia solat, adakah orang ni betul-betul nak akhirat ataupun mungkin juga dia nak dunia? Ha? Mungkin juga. Mungkin. Macam mana tu? Dia nak dunia. Riak. Ataupun dia nak, paling kurang orang kata dia adalah orang Islam. Yang tu dia nak apa? Akhirat ataupun dunia? Dunia. Maka dia akan dapat apa? Di akhirat besok? Jahannam. Amalan sama. Sama-sama solat. Satu dapat neraka, satu dapat syurga. Kadang-kadang dia pergi haji. Mungkin tak dia pergi haji kerana dunia, dan mungkin dia pergi haji kerana akhirat. Mungkin tak. Ataupun satu je. Semua pergi haji kerana akhirat. Tak. Lepas tu bila balik Mekah, orang tak panggil haji, dia marah tak? Saya baru sampai semalam. Panggillah haji. Kan? Ni yuridu sawabad dunia. Jangan kita ingat dia nak dunia, buat kerja dunia saja. Tak. Kadang-kadang buat amalan agama tapi tujuannya dunia. Sedekah kan, cerita pada orang. Sedekah subuh kan. Salam subuh, salam Jumaat. Jadi jangan kita tertipu. Nampak zahir amalan agama tapi tujuannya dunia. Kadang-kadang apa saja, saya bagi contoh di musim Ramadan. Biasa orang pergi ramai salat di masjid itu. Dia pergi kerana akhirat ke ataupun kerana dunia? Tak berani jawab sebab tak pergi masjid kan. Yang ramai pergi masjid bulan Ramadan tu, dia pergi kerana dunia ke kerana akhirat? Ha? Kalau kerana akhirat, kenapa pergi bulan Ramadan sahaja? Ya, Nabi nak bakar rumah tak pergi solat Jumaat ni sebab tak pergi solat Jumaat bulan Ramadan ke ataupun sepanjang tahun? Kalau dia pergi betul kerana akhirat, sepatut dia pergi bila? Sepanjang masa. Betul? Setuju? Itu kena betulkan niat. Kalau betul kamu pergi masjid bulan Ramadan kerana Allah, kerana akhirat, lepas Ramadan terus. Jangan jadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah. Allah ada sepanjang masa, bukan bulan Ramadan je. Okey? Jadi semua yang kita belajar beberapa ayat ni, siapa nak dunia, dia dapat apa? Dapat dunia, itu pun tak semua. Dan di akhirat dapat neraka. Dan siapa nak akhirat, makna dia buat kerja dunia pun untuk dapat akhirat. Kerja agama, confirm untuk akhirat. Contoh dia pergi kerja pagi, balik petang. Macam mana kerja dia niatkan untuk akhirat? Kerja engineer, kerja oil and gas kan? Macam mana nak macam mana nak jadi kerja dunia tapi untuk akhirat? Boleh cerita pengalaman sikit? Ya. Kita belajar nak praktis terus. Adakah dakwah setiap hari? Hari tak dakwah tu kerana dunia lah. Boleh jawab jawapan yang tak boleh dipertikaikan. Macam mana kita kerja cari rezeki pagi balik petang, nama dia engineer, nama dia doktor, tapi kita niat untuk akhirat. Macam mana caranya? Senang cakap lillah, semua cakap lillah. Yang solat pun lillahi ta'ala, ada masuk neraka, fawailul lil musallin. Saya solat berhenti. Ha? Apa dia? Ketika kerja harus puji aja. Berhenti pergi solat juga. Ya. Oh, mana masuk waktu solat dia berhenti, dia pergi. Tapi lepas solat dia buka aurat. Ada macam tu kan? Ada juga. Ada juga. Ha? Ustaz, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
Apa kaitan ayat tu dengan soalan? Dia kan kerja. Pertama dia mengikuti perintah Allah untuk mencari yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua untuk maisha, untuk kehidupan, untuk menafkahi keluarganya. Itu je. Contohlah, dia niat untuk cari rezeki kerana Allah. Okey? Dan cari rezeki untuk bagi pada keluarga kan? Okey? Tapi dia tak ajar anak dia tak ajar isteri dia agama. Adakah kerja dia itu kerana akhirat? Tak. Betul? Cakap senang. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kata mulut kamu kata cari rezeki kerana Allah. Cari rezeki nak bagi pada keluarga. Tapi kamu tak ajar anak kamu, isteri kamu agama. Jadi bahan bakar neraka. Boleh? Jadi pergi kerja, cari rezeki kerana Allah, nak bagi makan pada isteri, dan aku wajib mendidik anak isteri ikut perintah Allah. Bukan aku je jaga solat, anak terabai. Kan? Anak tak pandai baca Quran, anak tak reti solat, anak tak faham Al-Quran. Itu bukan kerana Allah. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi. Wahai orang beriman, masuk Islam semua sekali. Jangan bak solat, jangan bak kerja je. Keluarga terabai. Okey. Jadi macam mana kita jadikan kerja kita pagi sampai malam semua kerana Allah? Macam mana caranya? Tadabbur Al-Quran satu persatu, amalkan semua Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadilah kita buat kerja kerana Allah. Betul? Mustahil kita buat kerja kerana Allah tapi banyak arahan Allah kita tak faham dan tak ikut. Banyak larangan Allah kita tak faham dan kita tak berhenti. Mustahil kita buat kerja kerana akhirat. Boleh? Sebab yang banyak cerita pasal akhirat di mana? Al-Quran. Yang banyak cerita pasal neraka di mana? Dalam Quran. Boleh? Jadi yang paling penting dalam beberapa yang kita belajar pada niat kan? Niat yuridu niat ni. Ni. Yuridu. Sini apa dah? Yurid. Sini yurid. Kalau kamu niat nak akhirat, tapi peraturan hidup kamu mesti ikut keadaan Allah, maka jadilah baik. Tapi kalau kamu niat untuk dapat habuan dunia, kerja untuk dapat dunia, habis. Semuanya akan kat dunia habis dan di akhirat masuk neraka. Sebab itu saya nak ingatkan orang yang selalu pergi masjid bulan Ramadan sahaja. Tanyalah diri kamu, kamu pergi masjid kerana dunia atau kerana akhirat? Kalau kerana akhirat, lepas Ramadan teruskan. Sebab agama bukan bermusim. Ustaz, saya kalau pergi Ramadan, masjid Ramadan, bukan kerana Allah, kerana siapa lagi? Kerana Allah lah. Kalau kerana Allah, kenapa bulan lain tak pergi? Adakah Allah suruh pergi bulan Ramadan sahaja? Tak. Okey. Dan di sini Allah nak berkata apa ni? Di hujung ayat ni Allah kata kami akan balas orang yang bersyukur, di mana yang mentaati perintah Allah, yang buat ibadat atau pekerja dunia semua kerana Allah. Itu adalah orang yang bersyukur. Dan siapa akan bayar gaji mereka ni? Allah. Jadi Allah nak galakkan, jadilah orang yang bersyukur. Sebab yang akan bayar gaji kamu ialah Allah. Kami akan tambah nazid. Hanya orang yang berakal saja dia pilih Tuhan yang boleh bayar gaji yang berlipat kali ganda. Dan hanya orang bodoh saja yang bekerja untuk satu orang yang tak mampu bayar gaji berganda. Okey. Kemudian Allah kata wa ka'ayyin. Dan berapa ramai. Berapa ramai min nabiyyin dari nabi. Qatala yang berperang. Dia ada dua bacaan. Satu
qatala. Yang kedua, qutila. Dua-dua bacaan yang sahih. Qatala makna berperang. Qutila makna terbunuh. Okey, kalau qatala makna berapa ramai daripada Nabi yang berperang bersamanya ribiyun. Apa makna ribiyun? Ada dalam tafsir mengatakan dia berasal daripada Rabb. Ar-Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan pencipta. Tapi kenapa di situ ra baris bawah kan? Rabb asalnya baris atas. Jadi ulama bahasa mengatakan bila Rabb menjadi perkataan nisbah, maka boleh ditukar baris. Daripada baris atas ra kepada baris bawah ri. Jadi maksud kalau berasal daripada Rabb, apa makna Rabbiyun? Iaitu orang yang betul-betul menyembah Allah. Hamba-hamba yang betul-betul mentaati perintah Allah. Yang kedua ada mengatakan Rabbiyun daripada ar-ribah, yang bermakna taifah ataupun kumpulan-kumpulan. Jadi kalau daripada ar-ribah, makna Rabbiyun ialah kumpulan-kumpulan yang ramai. Dan kata Ibnu Mas'ud, Rabbiyun ialah alaf, beribu-ribu orang. Okey, berapa ramai para nabi yang berperang bersamanya orang-orang beriman yang mentaati dan menyembah Allah, ataupun bersamanya ribu-ribu orang. Kesir, ramai. Ini kalau kita terjemah, kita baca qatala. Kalau kita baca qutilah, makna apa? Berapa ramai para nabi yang terbunuh bersamanya ribiyun, iaitu pengikut-pengikut yang setia. Dan setelah ramai terbunuh, dan ada pendapat mengatakan termasuklah para nabi pun ada yang terbunuh. Ada tak para nabi yang terbunuh? Ada. Tapi setelah itu, walaupun ramai dah mati, ramai terbunuh, apa sikap yang masih hidup tu? Fama wahanu. Maka tidak wahanu apa dia? Wahanu daripada ada satu penyakit yang Nabi kata kamu ni ramai macam buih di laut. Tapi ada satu penyakit iaitu al-wahnu. Ini daripada itulah. Wahnu daripada perkataan al-wahnu. Maka mereka tidak lemah ataupun tidak penakut. Al-wahnu penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Penakut. Lemah ataupun penakut. 5, bagi apa yang asabahum telah menimpa mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Okey. Jadi walaupun ramai yang mati, tapi yang masih ada tu tidak, pertama tidak ada rasa penakut, pengecut. Yang kedua, wama dha'ufu, dan mereka tidak lemah. Apa beza wahanu dengan dha'ufu? Apa beza? Ada sebahagian ahli tafsir mengatakan wahanu tu lemah dari segi perasaan. Dha'ufu lemah dari segi fizikal. Dan yang ketiga sifat
Orang beriman walaupun ramai dah mati syahid. Sifat mereka yang ketiga, wa mastakanu, dan tidak mereka apa dah? Dia terjemah apa tu? Menyerah kalah ataupun merasa hina. Walaupun dah ramai mati mereka, dan tidak mereka merasa hina. Dan semua tu kelebihan apa? Kesabaran mereka, dan Allah puji. Allah kata wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai as-sabirin, orang-orang yang sabar. Okey. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Cita-cita para nabi dahulu, pengikut-pengikut mereka yang beriman, walaupun ramai dah terbunuh, tapi satu, tidak mereka pengecut. Yang kedua, mereka tidak lemah semangat ataupun lemah fizikal. Yang ketiga, mereka tidak rasa terhina. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Ini masih dalam kaitan dengan cerita peperangan Uhud. Jadi apa faedah Allah menceritakan para nabi dahulu? Mereka juga berperang, mereka juga Ha? terbunuh. Sebab sahabat Nabi dalam peperangan Uhud mereka kalahkan. Dan bila mereka kalah, mereka rasa apa? Lemah. Maka ini adalah sebagai pendorong ataupun pembagas semangat. Kenapa kamu nak lemah? Bukan kamu yang pertama kalah. Sebelum ini ada ramai para Nabi terbunuh, para pengikut Nabi dahulu terbunuh. Tapi mereka tak pernah lemah semangat. Mereka tak pernah mundur. Mereka tak pernah rasa hina. Jadi kenapa kamu jadi rasa hina ataupun lemah? Tak patut. Bahkan kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Boleh? Jadi pengajaran, apa dia pengajaran daripada ayat ni? Banyak pengajaran kan? Pertama, Nabi sendiri terbunuh tak? Jadi kalau Nabi antara orang yang paling mulia pun boleh dibunuh. Jadi kalau orang macam kita, ustaz ke ulama dibunuh, jangan terkejutlah. Bukan benda yang luar biasa. Satu. Yang kedua, pengikut para Nabi, ramai tak yang dibunuh? Mulia tak mereka? Bahkan Allah sandarkan biung kepada perkataan Rabb, mulia tapi dibunuh. Makna apa tu? Bukan semua orang mulia mesti disanjung. Tak. Kadang dia orang mulia dibunuh. Pengajaran ketiga, saya tanya, saya jawab. Apa dah pengajaran ketiga? Kenapa ni para Nabi, pengikut mereka ni tak hina bila walaupun dah ramai mati ni? Tak rasa lemah semangat, semakin berani. Kenapa? Sebab mereka fikir apa? Ada kaitan dengan ayat ni. Siapa yang syakir, dengar baik-baik. Dia nama Syakir. Siapa yang syakir? Apa makna? Buat kerja, apatah lagi fi sabilillah, kerana akhirat Allah akan balas. Allah akan balas berganda. Jadi bila mereka fikirkan balasan yang berlipat kali ganda, mereka tak akan lemah, mereka tak akan rasa hina, dan mereka sentiasa bersemangat sebab balasan tu. Kita biasa kalau ada ujian, ada musibah, kita rasa lemah kan? Apa sebab? Sebab akhirat tak berapa nak masuk dalam kepala. Kita nak rehat je, nak sihat je, nak senang je. Betul? Okey.
Allah sangat cinta orang yang sabar. Apa kaitan sabar dengan peperangan? Ha? Orang yang perlu kesabaran. Dia nak berperang untuk menegakkan agama Allah perlu kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang tinggi. Jadi Allah nak dorong hamba dia beriman supaya sentiasa sabar. Allah kata apa? Aku sangat cinta pada orang sabar. Kita nak cinta Allah. Nak tak cinta Allah? Nak kan? Tapi bila ada masalah, kita sabar tak masa itu? Ha? Orang pecah cermin kereta ke, keluar rumah, selipar hilang ke, telefon orang curi ke. Sabar tak masa itu? Masa tu ingat harga telefon ke, ingat cinta Allah? Ha? Kenapa tak jawab? Ha? Biasa kalau ada musibah, kita masa tu terfikir tak? Sekarang aku nak sabar sebab aku nak cinta Allah. Terfikir tak? Tak kan? Kita order makanan, lambatkan. Aku nak marah ke aku nak cinta Allah? Aku nak cinta Allah. Lagi lambat, lagi tak apa. Saya pergi ke dalam yang terima kasih kan. Susah ni. Masa tengah, sebab sabar ni bila kita perlu sabar? Bila ada ujian lah. Sekarang kalau saya tanya sabar ke? Semua boleh jawab sabar sebab tak ada musibah. Sebab itulah ada wanita yang menangis kat kubur kan. Nabi tegur dia kan. Apa Nabi tegur? Nabi kata sabar. Perempuan tu kata apa? Perempuan tu tak kenal Nabi. Dia kata, aku adalah bahu yang memikul. Kamu adalah mata yang bahu yang memikul lebih berat daripada mata yang. Lepas tu bila Nabi beredar, Nabi tak marah. Kalau kita sebagai seorang ketua ke, ustaz ke, kita nasihat anak murid kita, anak murid jawab macam tu, kita marah tak? Dah lah, tak ada ilmu, tak dengar cakap pula kan. Kita betul. Nabi terus beredar. Bila diberitahu kepada wanita tu, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu? Tak tahu. Itu adalah Rasulullah. Maka dia terus pergi rumah Rasulullah dan minta maaf. Apa jawapan Nabi? Nabi kata apa? Tak hafal. Tahu tak kenapa tak hafal? Sebab memang tak sabar untuk menghafal. Nak cepat je. Innamas sabru inda sadamatil ula. Nabi bagi tahu pada wanita tu, sesungguhnya hanyalah sabar itu ketika detik pertama ditimpa musibah. Kan? Saya 3 hari lepas ditimpa musibah. Sekarang saya dah sabar Ustaz. Alhamdulillah. Itu bukan sabar tu, itu dah habis minyak dah. Kita belajar apa ni, surah Ali Imran, ciri-ciri orang bertakwa. Cuba sebut yang pertama. Tak, yang pertama. Allazina yunfiquna fis sarra'i, yang sentiasa infak ketika senang dan susah. Yang kedua, kaziminal ghaiza, tahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Yang kerana itulah puasa disyariatkan. Puasa disyariatkan untuk melahirkan orang yang bertakwa, dan sifat takwa utama pada sentiasa infak, bukan bulan Ramadan je. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, jadi nak tahu puasa kita okey ke tak, tengok selepas 1 Syawal. Ada 3 sifat ni. Okey? Saya nak tanya, sebab ada pelajar yang mesej saya, dia minta cadangan lah, kalau boleh kelas malam dia ada ke siang. Sebab dia kata sekarang sekolah dah mula, nak hantar anak, pergi ambil anak, penat letih, lepas tu balik tarawih pula. Dia kata lepas tarawih tu memang pensang lah. Jadi dia kata kelas ni dia istiqamah, tapi sebab keadaan sekarang dia tak boleh nak ikut waktu malam. Jadi dia bagi cadangan, kelas malam ditukar siang. Jadi saya nak tanya pandangan pelajar.
Nak kekal malam ke nak tukar siang? Pelajar ni okey, ini datang malam ni okey ni. Yang kat Facebook tu. Boleh bagi respon sikit. Ustaz, saya sama je, siang pun tidur, malam pun tidur. Saya setuju tak dikekalkan malam. Oh, seorang je daripada 1000 ni. Oh. Bagi respon, ha? Kalau majoriti kata malam, kita teruskan malam. Cuma boleh kita raikan, kita habis awal sikit. Ha? Start awal tak. Dia orang habis tarawih lewat. Mana tak keluar? Malam ah. Malam. Itulah kalau orang bekerja dia tak boleh ikut. Malam. Okey. Semua malam ni walaupun 5 orang. Zoom. Oh, semua malam ni. Okey. Kita kekal malam lah. Jadi yang tak boleh ikut tu dia boleh dengar rakaman lah. Ha? Kita raikan majoriti. Ha? Okey, kita kekal malam dan kita habis awal sikit. Ha? Jadi kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Besok ada kelas pukul 10 kan? 10 pagi. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am pukul 10 pagi. Jadi siapa yang nak pagi tu, pagi besok ada, jangan tak ada pula. Ha. Kemudian malam besok tak ada kelas. Malam besok tak ada kelas. Ha? Tarawih ada? Satu hak tak ada Ustaz. Ha? Satu hak yang tak ada. Sabtu Ahad memang tak ada. Tapi tarawih ada, jangan tak solat tarawih pula. Ha? Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنام